Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita ambil sedikit masa setengah jam je tuan-tuan ya. Sepatutnya ada sahabat kita tapi dia sibuk tak boleh hadir. Jadi saya mengambil peluang lah untuk tambah sedikit ataupun kita sambung perbahasan kita selepas maghrib tadi yang berkaitan dengan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih lagi dalam kupasan isi kandung soal jawab akidah muslimin. Dan saya sarankan tuan-tuan kalau boleh milikilah buku ini. Biasanya saya buat pengajian di masjid-masjid sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Tapi mungkin permulaan ni secara umum lah. Tuan-tuan berminat boleh dapatkan daripada saya. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaatkan. Baik, kita sambung sikit perbahasan kita tadi tuan-tuan. Jadi sebelum Ustaz nak meneruskan lagi, ni ada risalah Ustaz nak edar berkaitan dengan maulid. Boleh siapa boleh tolong sukarela edarkan muslimin kepada muslimin dan muslimat. Siapa yang muda-muda ke? Percuma je risalah ni. Kalau ada lebih boleh agihkan pada muslimat insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati sekalian, apa yang kita bincangkan tadi selepas maghrib berkaitan dengan akidah. Dan kita sudah sentuh perkara yang berkaitan dengan bid'ah. Berkaitan dengan akidah tadi, pegangan ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat Maha suci Allah Ta'ala daripada menyerupai sekalian makhluk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Laisa kamithlihi syai', tidak ada satu makhluk pun yang boleh menyerupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita telah nyatakan tadi, mereka yang menyalah tafsirkan ayat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi Ar-Rahman ala arsyistawa, sehingga menganggap Allah Ta'ala memang dengan zatnya berada di atas langit ataupun di atas arasy. Ini tidak lain dan tidak bukan daripada fahaman tashbih ataupun tajsim. Tashbih artinya menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tajsim menjisimkan Allah. Mengatakan Allah Ta'ala ini ada tubuh badan, ada anggota, ada dua tangan, ada dua mata, ada dua kaki. Contoh yang paling ketara yang Ustaz boleh katakan di sini, ada sebahagian pihak yang menerbit terjemahan Al-Quran. Minta maaf tuan-tuan ya, tapi benda ini hakikat kena cerita. Agar tuan-tuan boleh berhati-hati lagi. Kalau tuan-tuan tengok apa yang mereka terjemahkan Al-Quran dalam bahasa Nusantara di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang sering kali kita baca, dan pada ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum ila akhiriha. Sampai pada ayat wasi'a kursiyyuhu as-samawati. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Maknanya luasnya kursi Allah Ta'ala ni menutupi langit dan bumi. Maknanya ilmu Allah ni luas. Jadi ada sebahagian pihak yang menterjemah, dia mengatakan kursi yang disebut dalam ayat kursi tadi, kursi adalah tempat letak dua kaki Allah. Maudhi'u qadamir rahman. Dia kata wal'iyadzu billah. Ini tashbih. Menyandarkan anggota dua kaki kepada Allah. Al-Imam At-Tahawi, ulama Mesir tuan-tuan, dan beliau ada mengarang risalah akidah yang dijodolkan dengan Al-Aqidatut Tahawiyah. Dan pada permulaan risalah tersebut disebut hadza bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya di beberapa masjid surau ada buat pengajian tentang akidah Tahawiyah ni. Tapi apa-apa pun Imam Tahawi dia kata wa ma wasafallaha bima'na min ma'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang menyifatkan Allah Ta'ala dengan salah satu sifat-sifat makhluk, maka dia keluar pada Islam. Wal'iyadzubillah. Sebab itulah ahlu sunnah wal jamaah bersepakat Maha suci Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Ciri dia, sifat dia,
Maknanya ciri makhluk, sifat makhluk, tak boleh samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa tadi, mungkin tuan-tuan sering kali membaca ayat ini. Sayyidina Ali dia menyebut innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi. Allah Ta'ala mencipta arasy itu hikmahnya untuk menzahirkan kuasanya, kudrahnya. Walam yattakhidhuhu makana li dhatihi, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Sebab itulah ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah bersepakat yang muktabar, Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin. Allah ni wajib kita percaya, beriman adanya Allah. Sebab tu bila kita mengaji sifat 20 ataupun sifat 13, mula-mula saya disebut wujud, betul tak? Tuan-tuan lebih arif pada saya lah. Allah wujud, kidam, mula-mula wujud. Adanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat dan juga arah. Ini bagaimana mereka berani mengatakan Allah Ta'ala ni tempatnya mulia, layak baginya duduk atas langit, duduk atas arash. Kata Imam Ali, arash dicipta adalah untuk menzahirkan kekuatannya, kudrahnya, kuasanya. Walam yattakhidhuhu makana li dhatihi, bukan untuk dijadikan tempat. Maknanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Minta maaf tuan-tuan. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada dulu sampai sekarang, hatta termasuk ulama Melayu kita. Tuan-tuan boleh buka kitab-kitab kuning lama yang berbahasa Jawi itu, tuan-tuan boleh rujuk dalam bab Usuluddin, menyebut sedemikian. Sama. Tak? Jadi ini pegangan kita sebenarnya. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tuan-tuan. Berkaitan dengan ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa, iaitu membincangkan tentang arash. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa arash ni banyak kali disebut, sering kali disebut dalam ayat Al-Quran, tsummastawa ilal arsh. Banyak lagi lah arash, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia Tuhan bagi arash yang dahsyat, yang mulia, yang hebat. Kerana arash adalah makhluk yang paling besar sekali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas syurga, seperti yang disebut dalam hadis, bila menyifatkan syurga, kata Nabi, wasaqfuha arsyur rahman, atap syurga adalah arash. Jadi, tapi bukan menunjukkan Allah berada di atas arash. Ulama tidak menafsirkan sedemikian. Yang menafsirkan sedemikian puak-puak musyabihah, mujassimah, ataupun mereka yang mengambil zahir ayat tadi mengikut pendapat dia yang tidak layak. Saya teringat satu kisah yang ditulis, satu risalah yang ditulis oleh Imam Al-Barmaki, ulama daripada bumi Syam, yang berjudul Hadaiqul Fusul fi Ilmi Al-Kalam. Dalam menyifatkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau dalam bentuk syair, dia kata, wasani'ul alami la yahwihi qutrun ta'ala Allahu an tashbihi qad kana mawjudan wala makana wa hukmuhu al-ana ala makana. Wasani'ul alami la yahwihi, yang mencipta alam ini tidak diliputi, la yahwihi makan. Makan ni bukan makan nasi tuan-tuan ya. Makan ni tempat. Tuan-tuan balik rumah buka dalam buka kamus Marbawi itu, cari kalimah makan. Kalau buka kamus Melayu-Melayu, makan-makanlah. Sani'ul alam, yang mencipta alam tidak diliputi tempat. Sani'ul alami la yahwihi qutrun, tidak diliputi tempat. Ta'ala Allahu an tashbihi, maha suci Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Tashbih ni penyamaan. Jadi puak-puak yang mengatakan, mereka yang mengatakan Allah Ta'ala ni ada anggota kaki, beranggota ciri macam makhluk, turun naik mengantuk, mereka musyabihah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ulama ni kata maha suci Allah Ta'ala daripada menyerupakan makhluk. Ta'ala Allahu an tashbihi qad kana mawjudan wala makana. Sedia kala Allah Ta'ala itu ada, maknanya tidak ada permulaan bagi Allah Ta'ala, tidak ada permulaan. Tapi wajib kita beriman adanya Allah. Maknanya wujudnya Allah Ta'ala ni la awwala lahu, tidak ada permulaan. Berbeza dengan kita, wujud kita ada permulaan. Qad kana mawjudan, sedia kala Allah Ta'ala itu ada, memang dah ada tanpa permulaan. Qad kana mawjudan wala makana, dan tempat belum lagi dicipta. Tempat belum lagi dicipta. Tuan-tuan, arash yang disebut dalam Al-Quran tempat sebenarnya tuan-tuan.
Kalau mereka yang berpegang Allah Ta'ala duduk atas arasy, berada di atas arasy, tanya dia balik, arasy itu makhluk ke tak makhluk? Mesti dia jawab makhluk. Bila makhluk, dia asalnya tidak ada. Al-Adam dia panggil. Sebelum diciptanya arasy, macam mana Allah? Tadi kau kata Allah Ta'ala duduk atas arasy, tinggalkan arasy. Ustaz, saya baca ni ayat ni Ar-Rahman istawa. Itu tafsiran fahaman engkau dan kau salah. Tapi arasy itu asalnya tidak ada. Asalnya tiada sebab dia makhluk. Macam mana Allah? Dia tak boleh jawab. Jadi apa yang kita nak ketengahkan tuan-tuan, ini pentingnya memahami nas-nas syarak dalam kita nak berpegang dengan akidah yang sebenar. Kadang-kadang manusia dia tergoda dengan ayat-ayat ringkas ni saja. Ar-Rahman al-Istawa. Pesong. Lah. Kita bahasa pesong akidah ni banyak tuan-tuan. Bab murtad ni Imam Nawawi kata 3 jenis murtad ni. Buka kitab-kitab Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi ni ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i. Tulis kitab banyak. Dia kata ar-riddatu ala thalathati aqsam. Murtad itu putusnya Islam 3 benda. Pertama, disebabkan dia bercakap benda kufur. Panggil riddah qauli. Menghina Allah, kufur. Walaupun bergurau senda. Tiada maaf bagimu. Siapa suruh bergurau? Islam ni pun tak boleh bergurau-gurau bab akidah. Murtad bersifat percakapan. Seperti menghina Allah. Kedua, murtad bersifat perbuatan. Seperti memijak Al-Quran. Kasaddil masahif. Ini banyak ulama bawa contoh dalam kitab-kitab mereka. Dan ketiga, murtad bersifat kepercayaan. Dia iktikad dalam hati dia, Allah Ta'ala ni ada muka, ada tangan, duduk atas langit, ada anggota. Letih tuan-tuan. Kalau dia kata Allah Ta'ala ni ada muka, ada tangan, tuan-tuan biasa lalu kat batu kif tuan-tuan, minta maaf ya. Tak ada muka, ada tangan, ada warna kuning lagi. Imam Ghazali, ulama terkenal, dia kata barang siapa yang menghayalkan, membayangkan Allah Ta'ala, fa'innahu ya'budu sanama. Dia menyembah berhala, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan, bab akidah ni kita kena tegas. Sebab tu Nabi bila mula-mula buat kerja dakwah, bab akidah dahulu. Akhlak, perbuatan, itu selepas itu. Akidah dahulu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Berpeganglah tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Ini akidah tuan-tuan. Tu. Berkaitan dengan bid'ah tadi tuan-tuan, minta maaf ya. Kita hujahkan dengan kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni alim tuan-tuan. Menunjukkan bid'ah ni terbagi pada 2, bid'ah baik dan bid'ah buruk. Kata Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya, benda baru dalam agama walaupun tak pernah berlaku sebelum itu, tapi dilakukan dan tidak ada percanggahan dengan Islam, boleh diamalkan. Tidak menjadi masalah. Ada orang Melayu kita baca Yasin malam Jumaat, minta maaf tuan-tuan ya. Ini semua tahulah. Ada yang baik. Kalau sebagai negara Arab, dia tak buat benda macam ni. Tapi orang kita buat Nusantara. Teruskan saja, tak ada masalah. Ada orang petikai Yasin malam Jumaat. Bacalah surah Kahfi sebab ada sebut Kahfi. Benda saranan, galakkan jangan kita berbalah. Sebab kelebihan surah Yasin ni banyak juga disebut oleh alim ulama berdasarkan hadis. Iqra'u Yasin ala mautakum. Yasin qalbul Quran. Tuan-tuan lebih arif lah berkaitan dengan Yasin. Yasin malam Jumaat ni benda yang walaupun zaman Nabi tak pernah buat benda macam ni, tapi kita buat, kita tengok kelebihan membaca Al-Quran. Akhir zaman ni ramai orang dia jarang membaca Al-Quran. Nak pula zaman sekarang ni moden tuan-tuan. Duk main handphone je tuan-tuan. Tangan tu dia berzikir dengan handphone. Minta maaf ya. Kita pun main juga handphone tuan-tuan. Canggih juga handphone kita. Tapi kita macam mana kita nak bagi orang ni baca Quran? Buat Yasin malam Jumaat. Itu cerdiknya orang dahulu kala. Orang tua kita dahulu. Ada puak-puak yang nama macam Wahabi, minta maaf ya. Siapa pernah ikut Wahabi, saya minta maaf lah. Dia masuk dalam surau kita, dalam masjid kita, bila tengok orang Melayu baca Yasin malam Jumaat, ini tidak ada dalil, dia kata. Sedap dia tak ada dalil. Mungkin dekat tuan-tuan, saya tinggal di kawasan Ampang kat Gombak Ulu Kelang tu, banyak puak-puak ni. Minta maaf. Wahabi ni fitnah akhir zaman tuan-tuan. Dia menghuru-harakan umat Islam. Sejarah dia pun hitam. Masuk tengok baca Yasin, tak boleh ni. Kenapa? Bid'ah. Masuk neraka. Sebab apa? Tak ada dalil. Zaman Nabi tak pernah buat.
Kalau macam tu, solat sunat tarawih berjamaah jangan buatlah. Dia tak boleh jawab. Ya ke? Dia tak tahu. Dia tak buka kitab. Lah. Jadi bapak Wahabi ni minta maaf tuan-tuan ya. Kadang-kadang dia mengganggu kita. Kalau tak mengganggu, boleh tahan lagi. Ini masalah mengganggu. Mungkin sekarang ni tak berapa mengganggu dah. Dulu keras tuan-tuan. Minta maaf ya. Jadi kita berpegang dengan pegangan yang sebenar, iaitu ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, Ustaz baca sikit lagi isi kandung buku yang Ustaz nyatakan tadi. Al-Imam Al-Hafiz Murtada Zabidi berkata, Imam Al-Hafiz Murtada Zabidi ni ulama daripada Zabid, Yaman, orang alim, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan mesti kenal lah buku ni. Ihya Ulumuddin ni kitab yang terkenal dalam tasawuf. Dia ada syarahan dia, nama dia Ithaf Sadatil Muttaqin. Ithaf Sadatil Muttaqin. Dalam mensyarahkan kitab Ihya, lebih kurang 20 jilid tuan-tuan. Besar kitab tuan-tuan. Nama dia, ulama yang mensyarah ni, nama dia Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi. Dia kata berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah ni, idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Bila disebut saja ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan sunnah jamaah ni asy'ariyah maturidiyah. Apa benda pula asy'ariyah maturidiyah ni? Pening. Ini dalam membahaskan akidah lah. Dia kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kesimpulannya mengikut manhaj yang disusun oleh dua imam besar ini. Dan imam ini, dua ulama ini memang diiktiraf oleh ulama-ulama yang lain. Jadi bila cerita pasal akidah ni tuan-tuan, dia luas. Kita ambil apa yang masih yang tidak bercanggah dengan pegangan ulama. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita nyatakan permulaan makna ahli sunnah tadi, pada permulaan kuliah kita tadi tuan-tuan, maksud dia mereka yang mengikut dan berpegang dengan pegangan Rasulullah atau jalan hidup baginda. Al-jamaah tu apa pula? Sebab dia sebut ahli sunnah wal jamaah. Waw tu dan. Orang Arab mungkin tahulah, yang belajar bahasa Arab. Jamaah itu disebut di sini ialah para sahabat, terutama para khulafa ar-rasyidin dan semua umat Islam. Tadi kita dah nyatakan Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegangan sunnah aku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnah ni makna manhaj dibawa oleh para khulafa ar-rasyidin. Itu dia jamaah tuan-tuan. Itu makna dia, ahli sunnati wal jamaah. Jadi berpegang dengan akidah ini, insya-Allah selamat dunia akhirat tuan-tuan. Selamat dunia akhirat. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi seorang panglima perang. Kalau kita buka sejarah Islam, di antara kejayaan yang dilakukan oleh beliau, membebaskan Palestin, membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada orang kafir. Dengan begitu mudah, tak berapa payah. Di zaman pemerintahan beliau, beliau menekan pada masyarakat ini didikan akidah tuan-tuan. Tarbiyah, akidah. Diajar, ditekan. Bila berkaitan dengan akidah ini, semua manusia, semua orang kena belajar. Sebab dia nak ikut kata-kata Saidina Umar. Saidina Umar zaman pemerintahan dia pernah masuk pasar. Orang Arab pun ada pasar. Jangan kita ingat kita je ada pasar malam tuan-tuan. Arab pun ada juga pasar. Kata Saidina Umar, la yajlisu fi suqina man lam yatafaqqah. Orang yang tak ada ilmu agama jangan duduk berniaga dekat pasar. Minta maaf ya, siapa yang berniaga dekat pasar. Ini zaman Saidina Umar. Maknanya dia nak bersihkan masyarakat daripada kejahilan. Sultan Salahuddin melakukan benda yang sama. Melakukan benda yang sama. Sebab itulah ulama yang menulis karangan risalah yang menyebut Allah ada tanpa tempat ini, dia risalah itu dia hadiahkan kepada Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin iktiraf, terima, boleh guna, dia keluar arahan supaya risalah akidah tadi dibaca oleh budak-budak kecil dan dihafal. Dijadikan sukatan pengajian di madrasah-madrasah dan dilaungkan oleh tukar azan di masjid sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh, hidup tuan-tuan zaman dahulu. Kita waktu subuh tak ada, lepas subuh pun tak ada. Minta maaf tuan-tuan ya. Itu Sultan Salahuddin dia mengambil berat tentang bab akidah. Sebab itulah bila masuk ke Palestin, membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada orang-orang kafir, dengan mudah dia mendapat kemenangan.
Sebab dalam Al-Quran dah dijanjikan, in tansurullaha yansurkum. Bila engkau bantu agama Allah, Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepadamu. Bantu ni bukan dari harta. Tengok apa yang melanda pada masyarakat kita. Kejahilan. Jahil bab apa? Agama. Bab apa? Akidah, syariat, tasawuf. Ajar masyarakat ilmu agama. Imam Ali karamallahu wajhah berkata, al-malu anta tuhlisuhu wa amal ilm fahuwa yuhrisuka. Harta kita kena jaga, tuan-tuan. Tuan-tuan banyak harta ya, kena jaga. Duit banyak kena simpan, tak boleh simpan dalam bawah bantal, tuan-tuan. Perompak banyak akhir zaman ni. Contohnya, tuan-tuan. Kita kena jaga. Tak. Tapi ilmu dia yang melindungi kita. Dengan ilmu kita dapat membezakan ini keimanan dan ini kekufuran. Ini kebenaran, ini kepalsuan. Semoga Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam kebenaran, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kita nak merujuk juga pada sejarah, akan kepentingan akidah ini memang banyaklah. Memang banyak. Kita ambil contoh tadi seperti yang berlaku di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi akidah ni bukan benda main-main, tuan-tuan. Diserap daripada kecil lagi. Kanak-kanak daripada kecil mesti diserap dengan akidah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia membesar, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama kita muhasabah diri kita. Adakah kita telah melakukan kewajipan kita di setiap hari? Kehidupan kita ni tak lama, tuan-tuan. 60-70 je kata ulama, umur umat Nabi Muhammad. Jangan duk kita rasa panjang umur kita, lama lagi kita boleh tinggal. Lah, dunia ni begitu singkat. Nabi Nuh alaihi salam diriwayatkan dalam beberapa kitab, dia meninggal umur dia lebih kurang, siapa tahu tuan-tuan? Ini suka bertanya. Lebih kurang 1000 tahun lebih. 1000 tahun ni lama, tuan-tuan. Kita umur kita 70 tahun pun boring dah. Bila aku nak meninggal dunia? Contohlah, tuan-tuan, saya belum sampai lagi tapi buat umpamaan. Nabi Nuh ni dia meninggal lebih kurang 1500, 1000 lebih lah. Lamma hadarathul wafat, bila dia nak meninggal dunia, nak kematian nak hampir pada dia, lalu ditanya, ada orang bertanya, qila lahu, ada orang bertanya kepada Nabi Nuh, kaifa ra'aita dunya, bagaimana engkau melihat dunia? Kaifa ra'aita dunya? Sebab umur dia panjang ni, mesti dia boleh buat kesimpulan, rumusan tentang kehidupan dunia ni. 1000 tahun. Kalaulah kita ditakdirkan, tuan-tuan, ada lagi manusia yang sekarang ni umur 1000 tahun, mesti kita kejar dia, tuan-tuan. Mesti sempat zaman sahabat ke, zaman tabi'in ke. Nak tahu pengalaman dia. Nabi Nuh pun berkata, berkaitan dengan dunia ini, kalbait lahu baban. Aku melihat dunia ni macam sebiji rumah, seperti sebiji rumah yang ada 2 pintu. Maknanya singkatnya dunia ni, tuan-tuan. Kalau rumah ada 2 pintu, masuk depan keluar belakang sekejap je. Tak mahal, tuan-tuan. Jadi kehidupan ini begitu singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara, antaranya hayataka qabla mautika, kehidupan kamu sebelum kematian kamu. Sentiasa kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam akidah yang benar seperti yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, sama-sama kita dalam memahami akidah ini rujuk kepada Quran, hadis dan juga ulama, tanpa kita menafsir nas syarak mengikut pendapat kita sendiri. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsi pada malam ini, dan kita baca isi kandung buku soal jawab Aqidah Muslimin. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam ini dapat kita amalkan dan sebar-sebarkan, supaya keberkatan ilmu itu dapat dikecapi oleh semua manusia dan kita berada dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sedikit sebanyak pengkongsian sebelum Ustaz nak menutup majlis pada malam ini. Ada sesiapa yang ingin bertanya soalan? Tak ada ya? Alhamdulillah. Jadi siapa berminat buku yang dibaca tadi boleh bertemu dengan Ustaz. Kita sama-sama berkongsi ilmu
supaya tersebarnya ilmu ini insya-Allah dapat membenteras kejahilan. InsyaAllah yang baik itu kita ambil, yang buruk itu kita ketepikan. Sama-sama kita mohon agar dikekalkan dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Sama-sama kita mohon kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menutup majlis kita dengan bacaan tasbih al-kifarah dan surat al-'asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma rzuq lana 'ilman nafi'a wa imanan yaqina wa niyatan mukhlisa wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautish syuhada. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudi wan nasara wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha berkuasa ke atas kami. Kami berasal daripada tanah dan akan kembali kepada tanah. Kami adalah milik-Mu ya Allah dan akan kembali kepada-Mu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesilapan-kesilapan kami. Panjanglah usia-usia dan umur-umur kami. Luaskanlah rezeki-rezeki kami. Sembuhkanlah segala penyakit kami. Lindungilah kami daripada musibah dan malapetaka. Berkenankanlah doa-doa dan hajat-hajat kami dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بغداد